Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan membentangkan satu tajuk tugasan dari subjek tafsir tahmidi satu. Okey, tajuk yang saya dapat ialah Surah Al-Baqarah ayat 253 sehingga 256. Baiklah, slide seterusnya kita pergi kepada ta'aruf. Dalam nama pensyarah ialah Ustaz Khairul Najmi bin Abdul Rashid. Nama saya Izul Ikhwan bin Muhammad Yazid, nombor metrik 22 di PTQ 0007. Yang pertama kita pergi kepada pengenalan, iaitu surah Al-Baqarah ni salah satu surah yang diturunkan di Madinah ataupun lebih dikenali di dalam Al-Quran iaitu Madaniyah. Okay, surah ni mengandungi 286 ayat dan merupakan satu surah yang paling panjang lah di dalam Al-Quran. Okay. Jumlah juzuk ataupun jumlah muka surat yang surah Al-Baqarah ni dia memakan sehingga 2 juzuk setengah daripada Al-Quran. Okay. Di dalam surah Al-Baqarah yang ayat saya dapat ni dia juga ada menerangkan tentang mukjizat setiap kitab-kitab, iaitu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi apa, dan kitab Injil kepada Nabi apa, dan kitab Taurat kepada Nabi apa, dan Al-Quran kepada Nabi apa. Okey. Yang seterusnya di dalam um, ayat yang saya dapat ni, dia ada juga menerangkan maksud dan sebab kenapa dinamakan ayat itu sebagai ayat kursi. Lah, nanti kita akan pergi kepada slide satu. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 253. Okay. Yang pertama, mukjizat yang diberikan kepada para nabi ini berbeza. Okay. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata langsung dengan, maksudnya secara teruslah. Okay. Yang kedua, hanya 4 orang sahaja Nabi yang mendapat mukjizat seperti kitab-kitab lah. Okay, seperti yang saya katakan tadi, Nabi Daud AS diberikan mukjizat kitab Zabur. Dan Nabi Musa AS diberikan mukjizat kitab Taurat. Okay, Nabi Isa AS diberikan mukjizat kitab Injil. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan kitab Al-Quran yang kita pakai sekarang ni lah. Okay, yang seterusnya ada yang secara terus dan ada yang diberikan di masa akan datang. So, maksudnya bukan waktu itulah. Okay. Yang seterusnya, bukti setiap manusia ni diberikan rezeki dan ujian berbeza mengikut kemampuan masing-masing. Okay. Melalui apa yang saya faham dari ayat 253 ni, ujian manusia ni dia berbeza-beza dan apa yang kita memperolehi iaitu dari segi rezeki ataupun ujian semuanya mengikut kemampuan dan kudrat kita. Yang seterusnya ayat surah Al-Baqarah ayat 254, iaitu menginfakkan harta ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni memerintahkan hamba ni supaya menginfakkan harta ni ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya kiamat. Okay. Bila datangnya kiamat ni, segala apa yang kita nak lakukan kebaikan ni telah tertutup dan tidak diterima lagi. Kerana waktu itu pintu-pintu kebaikan segalanya telah ditutup. Okay. Yang seterusnya menegaskan bahawa tiada yang kekal abadi kecuali sedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau kita ni niat secara ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang seterusnya hari akhirat ni adalah alam yang tiada siapa boleh bantu kita, sama ada orang yang kita sayang ataupun keluarga kita, kan semuanya lah yang kita sayang ke apa ke. Okay. Waktu tu semuanya nafsi-nafsi, maksudnya sendiri-sendirilah. Okay.
Yang seterusnya ayat surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ini merupakan ayat yang agung lah di dalam Al-Quran. Okay. Poin yang pertama dinamakan ayat kursi ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada berita ataupun ada menyampaikan satu pesanan lah di dalam ayat ini yang agung. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat menyarankan umatnya, menyarankan umatnya ni, mengamalkan bacaan ayat kursi ni di dalam setiap kalau kita selalu buat setiap lepas solat lah, waktu wirid sebab kelebihannya sangatlah besar. Yang seterusnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu memberi dan menarik segala apa yang ada di alam semesta ni. Okay. Um, sebab sebab apa, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berkuasa lah, sama ada dia nak tarik balik apa yang dia telah berikan kepada kita ataupun dia nak kekal atau dan menambah sesuatu apa yang telah diberikan kepada kita. Okay, yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala yang berlaku sama ada waktu yang lepas, waktu sekarang dan akan datang, dan apa yang berlaku sama ada zahir ataupun batin. Okay. Setiap makhluk Allah boleh tahu. Baiklah, kita pergi kepada slide seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat 256. Okey, iaitu agama Islam bukanlah agama yang memaksa. Okey, poin yang pertama iaitu Islam tidak memaksa untuk memelukinya kerana um, sudah jelas di dalam kitab-kitab dari sejak um, penerimaan wahyu ataupun penerimaan mukjizat oleh Nabi Daud iaitu kitab Zabur telah menjelaskan bahawa agama Islam adalah agama yang benar dan hanya agama Islam sahaja yang Allah redai selama-lamanya. Poin yang kedua, kekufuran dalam agama lain selain agama Islam ternyata jelas dan terpesong dari apa yang telah diajarkan dalam kitab-kitab yang diturunkan. Bahkan um, ada puak-puak uh, yang mengubah makna yang sebenar supaya apa yang difahami itu jelaslah terpesong. Dan yang ketiga, kalimah Taghut di dalam ayat ini memberi makna sesuatu yang dipuja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Poin yang keempat iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan dalam kalimah aurati. Urwati. Okey, poin yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi perumpamaan dengan kalimah urwati, itu bermaksud sesuatu yang boleh dipegang dengan tangan. Di kalimat ini Allah memberi perumpamaan dengan pegangan Al-Quran. Nak kata manusia tidak boleh terpisah dengan pegangan yang utamalah iaitu Al-Quran. Okay, yang terakhir, hati-hati dalam melakukan setiap hal kerana ia akan dipertimbangkan di akhirat kelak. Okay, apa yang kita lakukan di atas dunia ini, walaupun hanya sebesar biji zarah, ia akan ditimbang juga di akhirat kelak. Kesimpulan. Okay, yang pertama kali kita perlulah hadir ke majlis-majlis ilmu yang mana membincangkan tentang penafsiran Al-Quran. Okay, poin yang kedua, apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan sama ada rezeki atau ujian, segalanya mengikut kemampuan dan derajat seseorang. Okay, ya. Yang saya katakan tadi, apa yang Allah berikan kepada kita ni semuanya mengikut kemampuan kita. Yang seterusnya, jadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita lah, sebagai seorang Muslim yang sejati,
kerana Al-Quran ini merupakan salah satu harta yang mana Rasulullah SAW meninggalkan kepada umat-umatnya. Salah satunya Al-Quran lah, dan yang kedua As-Sunnah. Okey. Yang terakhir, dalamilah Al-Quran supaya tidak tersesat dengan penipuan yang berlaku waktu sekarang lah, zaman sekarang, sama ada dari segi fizikal ataupun mental. Baiklah, wallahu alam, sekadar itu saja perbincangan saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.